Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 5. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan ulang kaji bagi tajuk koordinat, nisbah dan kadaran. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 249. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 5. Selesaikan masalah di bawah. Okay, soalan A. Satah chartis menunjukkan kedudukan khemah pasukan unit beruniform di suatu tapak perkhemahan. Okey, ini satah chartis dia. Kemudian ada beberapa simbol pasukan. Kita tengok yang pertama di atas sekali ni PBSM ataupun BSMM ni, Bulan Sabit Merah Malaysia. Kemudian pengakap, kemudian Puteri Islam, dan di bawah pula Pandu Puteri dan juga Tunas Kadet Remaja Sekolah. Jadi kita tengok soalan dulu. Seorang ahli Pandu Puteri yang berada di 42, maksudnya koordinat dia duduk dekat 42. Okey, jadi ni 42. Okey, kat sini 42. Ingin pulang ke kemah pasukannya. Jadi kemahnya ialah dekat bawah ni, iaitu 1 Jadi apakah jarak mengufuk dan jarak mencancang yang dilaluinya? Jadi kata kuncinya kat sini iaitu jarak mengufuk dan jarak mencancang. Okey. Jadi daripada yang cikgu tanda ni, pangkah ni, kita akan pergi ke belakang. Kita akan kira dulu jarak mengufuk. Okey. Jadi mengufuk kita kira 1, 2, 3. Jadi 3 unit mengufuk, 1, 2 dan 2 unit mencancang. Jadi kita boleh jawab soalan 1 lah. Okey, ini soalan 1. Kita akan tulis besar saja. Kita kecil sikit. 3. Kita tukar pen. Okey. 3 unit mengufuk dan 2 unit mencancang. Jadi itulah pergerakan untuk ahli Pandu Puteri. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 2 Roman. Haris dari pasukan TKRS bergerak 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang untuk berjumpa kawannya. Apakah nama pasukan dan unit beruniform? Apakah nama pasukan unit beruniform kawan Haris? Kemudian nyatakan koordinat. Okey. Jadi ada 2 soalan dekat sini. Pertama, dia nakkan apakah nama pasukan unit uniform. Yang kedua, nyatakan koordinat. Okey, ada 2 soalan. Jadi kita tulis dulu yang pertama dulu lah. Ya, sorry, dia soalan ni 2. Okey, tapi yang pertama dulu jawapan dia. Okey. Jadi TKS dekat sini dia akan bergerak 4 unit. Okey, 4 unit. Jadi gerak 1, 2, 3, 4 unit mengufuk, 3 unit mencancang. 1, 2, 3. Jadi kita dapatlah nama unit uniform. Nama unit uniformnya ialah pengakap. Okey, jadi kita tulis nombor 1 ni, jawapan dia ialah pengakap teruslah. Pengakap. Kemudian koordinat dia pula. Koordinatnya ialah, kita akan baca
spasi X dulu. Jadi spasi X itu cos sifar. Jadi kita akan tulis sifar. Kita akan tulis sifar. Tu, koma 3. Kemudian kita akan tutup kurungan. Okey. Okey, inilah dia jawapan untuk soalan yang kedua. Okey. Iaitu pengakap dan koordinatnya ialah sifar 3. Okey. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan B. Nila membeli 2 meter ribbon biru. Okey, jadi maklumat dia kat sini 2 meter ni. Okey. 2 meter biru. Dia juga membeli ribbon merah. Panjang ribbon merah lebih 1 meter. Okey. Daripada ribbon biru. Okey, jadi kita kumpulkan maklumat. Apa yang kita boleh cakap kat sini, yang kita boleh kumpul ialah kita tulis tu biru, B je lah. B ialah 2 meter. Okey. Kemudian merah, so, jadi saya tulis M 1 meter lebih 1 meter daripada biru. Jadi kalau lebih maksudnya 2 akan tambah 1 lah. Jadi 2 tambah 1 3 meter lah. Okey, 3 meter. Okey. Jadi kita tengok pula soalan. Nyatakan nisbah panjang ribbon biru kepada merah. Okey, maksudnya nisbah biru kepada merah. Jadi kita tulis dulu dalam perkataan iaitu nisbah biru kepada merah. Okey, itu yang pertama sekali bila kita nak menjawab soalan ni. Dan yang langkah kedua, kita cuba gantikan kepada nombor lah, iaitu biru di 2 meter. Jadi kita tulis 2 meter. Kemudian merah 3 meter. Okey, ini secara kasarnya. Dan kita perlu ingat, dalam menulis nisbah, kita tidak memerlukan unit. Jadi kita potong. Maka kita dapat jawapannya yang terakhir, iaitu nisbah 2 kepada 3. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan yang kedua ataupun B. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan C. Jadual menyatakan jarak dan tempoh perjalanan sebuah perkhidmatan train elektrik, iaitu ETS, dari Ipoh ke Kuala Lumpur. Jadi ini jaraknya 175 km. Manakala tempohnya iaitu 2 jam 40 minit. Okey, jadi kita tengok soalan. Berapakah jarak yang dilalui oleh ETS dalam tempoh 32 minit? Okey, jadi soalan nak tempoh kita kira 30 minit. Sebab dalam jadual ni perjalanannya untuk 2 jam 40 minit. Okey, jadi sebab soalan nakkan dalam minit, jadi maklumat ni juga kita kena bagi dalam minit. Okey, kita tahu 2 jam 40 minit ni kita kena tukarkan kepada minit. Okey, jadi kita tahu 2 jam ni ialah 60 minit. Okey, untuk 1 jam. Jadi kalau 2 jam maksudnya 120 lah. Jadi dia akan 120 akan tambah 40. Okey, jadi saya tulis sini 120 akan tambah 40. Kita dapat sifar 61. Jadi kita dapat 160 minit. Jadi kita akan buat perkadaran ni lah. Perkadaran ni macam mana? Kita buat jarak dan tempoh lah. Okay, so kita tulis jarak dan tempoh. Dia macam ni supaya macam ni.
kita buat titik tindih ya. Okey. Okay, sekarang kita gantikan kepada nombor 175 kepada, okay, kita tukarkan ini ialah 160 minit, okey. 160 minit Jadi kita tulis dalam nombor 160. 16 sifar. Okay, kita boleh nyatakan dalam bentuk pecahan. Okay, pecahan dia macam mana? Kita tulis 175 per 160. Kita gariskan. Okay, jadi dia bersamaan, dia setara. Jadi kita buat sama dengan yang diberi ialah tempoh minit jadi kita tulis bawah ni lah 32 minit. Jadi ni 32 minit. Okay. Kalau 32 minit berapa pula jarak dia maksud dia kita garis dulu ni dan kita buat tanda soal kat sini. Okey. Jadi berapakah jarak yang digunakan? Okay, jadi bila jumpa soalan macam ni, kita kena tahu dia ibarat 160 ni macam mana boleh jadi 32 ataupun 32 macam mana boleh jadi 160. Jadi kalau nombor besar ke nombor kecil ni dia ialah bahagilah Jadi kita akan bahagikan 160 dengan 32. Okey, so seterus ni 160 bahagi 32. Okay, kita perlukan sifar 32 lah. Jadi kita buat 32 2. Okay, kita akan tambah ataupun kita darab je terus, kita agak-agak Kalau cuba kita darab dengan 6, okey. Kalau dia darab 6 2 kali 6 12 3 kali 6 18 18 9 19. Jadi dah lebih kat sini. Jadi cuba kita buat kali 5 pula, okey. 32 kali 5. Ini juga salah satu cara untuk kita nak buat sifar ni sebab ada satu je. Jadi kita boleh buat darab 5, okey. 5 kali 2 10. 5 kali 3 15. 15 tambah 1 16. Jadi 16. Maksudnya berapa kali 32 dapat 160? Kita dapat 5, okey. Jadi kita tulis sini 5. Kita tulis sini 160. Dan kita tolak dan habis. Ini bermaksud 160 perlu dibahagi dengan 5, dia dapat 32. Jadi kalau bawah bahagi 32, nombor atas juga kita akan bahagi. Kalau bawah ni kita bahagi 5, atas juga kita akan bahagi dengan 5. Okay, jadi kita akan bahagikan 175 dengan 5. Okey. Tulis ni 175 kita akan bahagi 5. Okey, kita perlukan sifar 5. 17, okey. Jadi kita buat 5, 10, 15, 20. Jadi berapa kali 5 dapat 17? 3 lah. Dia tak ada tapi yang ada 15 iaitu 3. Kita tulis ni 3. Kita tulis 15 dan kita tolak. 7 tolak 5 dapat 2. Kemudian 1 tolak 1 habis. Kita turunkan pula 5.
Nombor sekarang 25. Jadi berapa kali 5 jadi 25. Kita tulis ni, sambung CP. 25. Okey, ada ni iaitu 5. Okey. Jadi 5 kali 5 dapat 25. Jadi kita tolakkan dan habis. Ini bermaksud jarak yang dilalui untuk 32 minit kita dapat dekat sini iaitu 35 lah. 35. Jadi maksudnya berapa jarak dia? Jawapan ni ialah 35 lah. Jadi kita tulis 35 minit. Minit bukan 32.5 km. Kita tukar 35 km. Okey, itulah dia jawapan untuk soalan C. Okey. Jadi kita sambung pula soalan seterusnya, soalan D. Harga sehelai seluar ialah 3 kali harga sehelai baju. Okey, jadi ini penting untuk kita tulis maklumat dia. Okay, kita tulis tu S sama dengan 3. 3 manakala baju 1 lah 3 kali kan. Jadi baju B pula ialah harga sehelai seluar ialah 3 kali harga baju. Jadi baju 1, seluar 3 maksud dia. Okey. Kita tengok soalan. Nyatakan nisbah harga sehelai baju. Pakai warna lain sekejap. Harga sehelai baju kepada harga sehelai baju dan seluar. Okey. Maksudnya dia nakkan kita nisbah baju kepada baju dan seluar. Okey, baju dan seluar ni kita boleh kata sebagai JK lah. Okey. Kita JK. Apa maksud JK? Maksudnya jumlah keseluruhan. Jadi kita tambah satu lagi. JK ni maksudnya 3 tambah 1 tau. Jadi 3 tambah 1, 4 lah. Okay, so cikgu tulis ni 3 tambah 1. Sebab tu dapat 4. Jadi apa kita nak buat? Kita buat dulu dia punya perkataan dia. Konsep dia. Jadi kita tulis tu baju. Nisbah baju kepada baju dan seluar ataupun JK tu senang. KJ K. Okey. Okey. Kemudian apa kita buat? Kita cuma gantikan kepada nombor sahaja. Okey. Jadi baju tadi 1. Kemudian baju dan seluar 4 lah. Okey, okey. Jadi itu sahaja. Okey. Inilah jawapan untuk soalan di mudah saja. Okey. Okay, jadi dengan itu tamatlah sudah ulang kaji kita bagi tajuk koordinat, nisbah dan kadaran bagi muka surat 249. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.